Apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Korang semua? Aku makin gemuk gila. Gemuk tahap apa ni? Aduh, hai. Lama sangat dah tu. Serius? Aku rasa naik berapa 10 kilo ada. Tak ada gym ke kat office? Tak ada. Ada tapi dia tak buka. Ada tapi aku Kena apa? Aku baking abang. apa dia? Baking lah. So sekarang ni kau rumah kau ada court ke? Ada dekat court ke? Berdekatan dengan court ke? Aku macam dalam 1-2 kilometer lah daripada sini. Itu dekat sangat tu. Dekat sangat tu. 1-2 kilometer. Dekat sangat tu. Dengar. Kota Damansara ada court ke? Kota aku duduk Ara. Oh, Ara Damansara. Yang nak dekat pun macam nak housing area PJ lah. Iyalah. Banyak rekod kan. Iyalah, kalau PJ kan banyak rekod kan. Betul. Aku duduk Kota Damansara. Masa tu kereta tak ada kan, tak ada kereta. So payah gila aku rasa nak saya ikut. Kota Damansara. Tak tahu lah kalau ada kot yang aku tak tahu. Tu kau duduk. Tak dengar? Sorry. Tak dengar apa? Hello. Sorry, breaking ah. Aku rasa aku punya aku tak guna wifi. Okay, jaga. So kau duduk Negeri Sembilan lah apa? Duduk Seremban lah? Sekejap Okay. Breaking lagi ah? Okay. Better. Okay. Okay tak? Okay, better. Gambar okay lagi. Gambar aku teruk betul ni. Aku pakai buruk betul gambar aku. Webcam memang kan. Hancur. Asal aku tak nampak gambar korang? Aku tak nampak pula gambar korang. Internet slow tu. Okay, baru nampak. Aku sebab internet rumah aku semalam. Aku bawa balik rumah semalam. So lama lah tak buka internet kan. Buka-buka tu kali tak boleh pakai. Call orang dia punya Unify tu, dia kata memang tak boleh. Memang tak boleh tak boleh repair. So kena tunggu technician. Dia kata aduh susah macam ni. Lepas tu pagi tadi aku baca-baca forum, online forum macam nak buat kan. Dia kata tu tengok sebab ni je, sebab kabel internet tu dia berpintal. Dia pusing kan. Aku tak tahulah benda tu sebab aku duk buka tutup buka kabel kan, pasang balik pun tak berjadi juga. Lepas tu aku macam sebab ni je ke. Lepas tu aku buka belakang tu jadi internet. Senang. Si baik aduh. Aku dah malam balik rumah tu anak aku tak tahu nak buat apa kan. TV kosong kan, tak ada internet. Itu kalau panggil technician tu macam mana bengang lah tu. Dia kerja free je. Okay, so malam ni kita start kan. Malam ni topiknya topik podcast Borak Basket malam ni. Topik kita sebab NBA season tak start lagi kan. Baru lepas Summer League, NBA season tak start lagi. Cuma sekarang ni yang interesting is bila Oktober start? Oktober tak lama lah. So yang paling interesting is macam Ukbah kata itu lah, pasal off season punya moves kan. Tapi aku rasa aku nak besarkan sikit borak kita malam ni. Kita nak cakap pasal what makes a championship team. Apa yang diperlukan untuk satu pasukan NBA ni untuk dia orang menang championship lah. So dia berkait lah dengan off season moves semua kan. Okay, aku buka dulu. Zul, apa kau rasa benda yang pertama sekali lah kau rasa benda paling penting untuk satu team tu? Tak ada benda tu tak menang lah, confirm. Obviously kau kena ada LeBron or Steph. Yanis mana Yanis? Yanis. Sorry. Yanis upcoming the third one lah. Tapi like for the past berapa tahun ni memang like kalau kau ada LeBron or Steph, confirm kau championship team. Contender championship team lah. Oh macam tu sekali kau punya.
first. Itu obvious lah. Memang paling obvious lah. Betul lah. Tu tak boleh nafi Dia sebenarnya. memang superstar lah. Aku rasa tak boleh nafi. Memang kalau LeBron dengan Steph tu dia punya impact kat team kuat gila lah. Oh memang. Mana-mana team. Tengoklah. The last berapa finals ni memang don't fool je. Betul. Tapi kenapa dia orang tak menang? Itu cerita dia. Kan LeBron Lakers tak menang ah. Lakers tak menang. Oh last season. Last season tak Lakers menang. kan macam banyak Lakers yang macam banyak isu. Ya. Dengan AD injured habis gone. Betul. Then- AD lah. AD injured paling obvious sebab. And then Kuzma pun tak perform. So macam tak sabar Rondo tak ada. Apa dia? Aku rasa masa mula-mula dia orang masuk playoff tu kan. Semua orang macam orang kata dia orang jumpa first Phoenix Suns kan. Tu macam game yang senang lah. Dia orang boleh cruise through lah sebenarnya. Awal-awal tu lah kan. Breaking man. Aduh. Breaking. So masa mula-mula kan dia orang kata ramai orang kata Lakers dengan Phoenix Suns first round playoff tu orang kata Lakers boleh menang senang lah kan dengan Phoenix Suns, tapi benda tu didn't happen. Kau rasa sebab apa lah? Aku tak boleh aku cakap saja. Sebab apa? Cik, ubah cakap dia Milwaukee je. Aku rasa sebab macam Zul cakap tadi lah kan, AD kan injured kan. AD injured kan masa first round. Injured teruk kan. Injured kan. Dia try to main game berapa tapi tak boleh langsung nak main. Betul. Berapa minit lepas tu dan terus kena lock dulu. Pasal aku rasa diorang punya roster tahun ni pun macam compare tu tahun masa diorang kat bubble tu. Aku rasa macam kurang sikit lah. Apa yang macam Rajon Rondo, Actually macam masa starting season macam like nampak macam like team tu lagi solid daripada team bubble tu. Oh ya. Sebab diorang dapat Montrezl ada. Montrezl Harrell, tapi dia pun injured juga. Tak tahu lah injured ke Vogel tak nak bagi dia main kat tu. Aku rasa tu isu Vogel lah. Memang kat minit habis lah dia tu. Aku rasa sebab dia memang undersize kan. So match up dia memang semua tak jadi. Lepas tu yang peliknya dia ada shooter, tapi shooter pun macam tak perform sangat. Siapa shooter dia orang? Bukan shooter, Dennis Schroeder. Dennis Schroeder. Schroeder. Tu lah. Dia okey je tapi macam tu lah bukan bukan yang dia value. Bukan dia value dia macam like 100 million. Last season siapa sebut bukan last season. Last season siapa point guard ni dah lupa. Last season. Yang masa Lakers menang tu. Siapa point guard? Siapa yang point guard? Sebab dia orang ada Rondo lah. Rondo starting unit ke? Rondo backup. Sebab LeBron kan main PG. Masa tu siapa starting guard dia orang? Lupa lah. Starting point guard dia orang. Aku tak Kan ingat. Alex. Apa? Alex start kot. Bukan. Alex start. Tak. Alex ada Caruso ke? Caruso start Caruso. Dia tak start. game 6 je kot. Aku rasa dia start finals je kot. Ni masa bubble lah. Masa bubble. Alamak, siapa lah? Aku tak ingat lah. Apa lah? Nampak sangat tak penting. Sebab bubble championship kan. Rondo penting lah. Rondo memang penting lah. Tapi Rondo penting lah. Nampak lah penting dia. Tapi aku rasa kan the main reason Lakers kalah juga is because bukan sekadar AD je yang injured, tapi sebab LeBron dia dah slowing down lah. Aku rasa lah slowing down a bit lah. Macam kalau tak dia akan boleh macam dulu kan masa Cavs kan, dia boleh pergi finals. Tapi dia tak boleh. Dia macam game masa tu pun dia tak gila-gila scoring, dia tak lah melampau lah waktu AD tengah injured. Aku rasa lah age is catching up. Bagi aku rasa memang macam LeBron ni kan, dia memang jenis Aman? Okay. Dia bagi aku LeBron ni dia memang jenis yang kena ada second player yang kuat. Macam contoh lah, macam sepanjang dia menang championship selalu ada second player yang strong. Macam masa dia kat Miami Heat ada Dwayne Wade, ada Chris Bosh. Dwayne Wade the second guy lah kan. Masa dia kat Cavs ada Kyrie Irving. Nah, lepas tu dengan Lakers ada AD menang. So dia kena ada that second guy lah aku rasa. Definitely lah. Betul. Macam
Macam Steph Curry macam tak. Steph Curry, aku rasa dia punya option kat Golden State Warriors, option dia gila-gila punya. Masa dia orang menang kan, banyak gila option dia. Kalau in fact masa contoh masa dia orang kalah dengan Raptors kan, Toronto Raptors kan, Clay injured, still dia orang macam sepatutnya dia boleh menang lagi lah dengan KD, dengan Steph kan. Sepatutnya dia boleh menang lah. Tapi lepas KD dah injured, so tinggal So lepas KD injured tu dia jadi cerita lain lah. Everything is on Steph lah. Was on Steph lah. Breaking ada je main. Betul lah. Apa? Tapi itulah memang time tu pun KD yang injured dulu before play. Betul. KD injured dulu. Tapi same game lah dia sedia. Same game lah. KD injured dulu kot kan? KD injured dulu. KD injured dulu, lepas tu KD main balik masa finals. Tapi kan dia tak ada main kan. Betul. So, apa kau punya second thing? Aku punya second thing pasal what makes a team a contender Okay, so franchise player kena ada. Lepas tu Franchise player. Bagi aku coach kot. Aku rasa yang kedua paling penting coach kot. Coach yang boleh buat adjustment. Betul. Sebab masa Bucks menang Bucks juga. Masa Bucks menang memang beza gila cara coach coach banding dengan tahun lepas. Apa tahun lepas apa? Aku tak follow sangat. Macam mana beza? Tahun lepas macam kalau macam jurnalis, reporter semua dah tanya kan, tim ni buat macam ni. Macam contoh masa Giannis punya wall lah kan. So reporter banyak tanya Coach Bud, macam mana dengan wall ni. Lepas tu Coach Bud Coach Bud selalu jawab, it's okay, we'll stick to the same game plan. We have to stick to the same game plan. We have to believe in our game plan. Tak ada apa-apa adjustment. Aku agak frust juga masa tu. Tapi time ni nampak dia buat adjustment. Dia tapi walaupun lambat sikit, tapi at least adjustment tu ada lah. Macam contohnya dia buat dunker spot for Brook Lopez tu kan. Brook Lopez tu dia akan duduk kat bawah. Kalau dia orang nak build wall, dia orang akan pastikan Brook Lopez near the rim lah. So Giannis boleh pass to Brook Lopez ke apa ke lah kan. So aku rasa coach yang boleh buat adjustment tu penting lah. Sebab walaupun kau ada that second guy, kau still kena ada the right tactics lah aku rasa. Betul. Aku rasa yelah betul lah. Kalau first thing first memang kena ada that superstar lah kan. The elite players. Macam contoh kau ada LeBron, kau ada Steph, and then macam Milwaukee Bucks kau ada Giannis. And then definitely kau kena ada coach lah. Tapi aku rasa for me aku rasa benda kedua paling penting is the second guy. Aku rasa lah sebelum coach kau kena ada the second guy. Kau ada first guy, kau ada coach, second guy kau tak ada, macam Lakers tak boleh buat apa. Kau tak boleh buat apa. Macam Lakers lah. Basketball ni memang sebab macam tu lah. Sebab bagi aku macam senang nak buat adjustment tau. So macam kalau kau ada second team yang bagus gitu, so macam kau boleh adjust, kau macam lepas tu dia game of skill lah. So macam lah kau boleh do something lah. Macam contoh Milwaukee Bucks lah kan, finals ke? Chris Middleton power gila kan. Tapi bagi aku rasa kalau betul-betul nak ada chance nak jadi contender lah, bukan kena ada big 2 je, kena ada big 3 lah. Big 3. Tu tapi masalah big 3 ni dia akan big 3 yang terlalu, aku rasa terlalu kuat ni kan. Dia akan makan dia punya ni lah. Dia akan makan dia punya apa? Bukan, salary. Salary. Yes. Dia akan makan salary sampai kau macam team apa dia macam tu lah. Kau kena bank on 3 orang tu je. Kalau apa-apa jadi, habis lah. Apa jadi je, habis. Macam Nets lah, macam Nets. Macam Nets. Macam Nets. Kau tak pun jadi macam Lakers sekarang lah. Sign semua betul. Minimum vet. Betul. Semua minimum vet. Betul. Rumors kata maybe Rondo dengan
Rondo dengan DeAndre Jordan lah, betul. Tapi tu pun best juga. Kan ada rumours Isaiah Thomas pun akan pergi kan. Aku tak setuju sangat lah kalau macam Isaiah Thomas tu masuk Lakers. Dia, bagi aku lah, kalau dia masuk Lakers, kalau dia orang kalah, dia macam that's it lah untuk dia punya career. Aku rasa lah. Baik dia masuk team yang contender, tapi tak lah macam team macam tu lah. Bagi aku lah, kalau tak dia So hilang. bagi kau Lakers bukan contender dah? Dia contender. Tapi dia serious contender sangat. Dia macam serious contender. So Isaiah Thomas dalam team pun kau nak kena dia kena proof kan. Dia nak stay in the league. So dia kena proof yang dia betul-betul boleh main lagi semua. Kalau dah minutes kau dah tak ada, and then kau ada burden untuk menang championship lagi semua kan, aku rasa tak. Sebab dia punya mission sekarang lain lah. Mission dia bukan untuk menang championship kan. Dia punya mission sekarang untuk masuk balik league kan. Masuk balik league. Tu aku rasa jangan masuk masuk Lakers lah. Masuk team yang macam boleh proof yang bila dia masuk, contoh macam siapa macam contoh last season kalau dia masuk Hawks, contoh masuk Atlanta Hawks kan. Naik nampaklah dia punya value tu, power lah macam tu lah, tapi tak menang. Alamak. Tak, contohnya kalau dia masuk Hawks, Atlanta Hawks. So dia tak menang, dia confirm tak menang. Atlanta Hawks confirm tak menang, tapi bila dia pergi jauh tu, orang nampak value dia lah. So bagi aku kalau Isaiah Thomas nak main, dia kena masuk team yang macam tu. Dia bukannya boleh content for championship. Dia contender juga, tapi macam tu lah, takkan menang. Tapi dia boleh show dia punya ni lah, value bagi aku lah. Wah, dia better untuk macam mana, dia bagi aku better kalau dia masuk macam team yang really good locker guy punya person apa kan, locker room punya guy. Betul. Cakap pasal Lakers, aku rasa next season walaupun dia orang ni macam vet semua kan, tapi dia orang ni macam ada something to prove lah kan. Contoh macam Westbrook, dia memang chip dia besar gila lah, and then orang duk apa macam petikai dia semua kan. So aku rasa aku rasa Westbrook akan dia macam ni. Westbrook ni dia dapat MVP lepas Durant keluar kan, KD keluar kan. So aku rasa every time dia macam orang petikai dia akan main gila sikit lah. Dia akan bersungguh sikit lah. So aku rasa lah, so maybe next year tu je lah, tu chance dia untuk menang kan. Tu chance dia menang. Kalau dia tak main gila-gila, dia lah jenis player yang main gila-gila. So aku tak tahu lah kalau dia boleh gila apa, main lagi hard kan. Boleh menang. Boleh tapi lah, tu lah, ganti LeBron yang untuk main hard macam LeBron leceh sikit. Okay, Zul. Aku rasa Lakers boleh tu memang no doubt lah. Lakers Boleh, no doubt title contender. Betul. Boleh, Siapa tapi lagi West lah kuat. West banyak kuat. Siapa sekarang? Tak, yang betul-betul boleh compete dengan Lakers. Aku rasa macam apa kau rasa Phoenix Suns? Boleh tak dia orang West tu dia orang top tu Western Conference. Kena tengok Again. Chris Paul main macam mana. Sebab dia pun dah umur 36 kan. Dia dah umur 36. Masalahnya dia tak improve kan tu. Dia orang tak buat apa-apa untuk improve dia orang punya roster. ada lah sikit. Dia ambil JaVale McGee. Dia cari backup center lah, sebab last time kan dia tak ada backup center. Dario kan injured. So waktu dia match up dengan Milwaukee Bucks tu payah lah situ. Tu je lah dia only dia buat. Clippers boleh. Compete. Apa kawan Leonard injured kot. Kawan aku injured lama. Tapi kan ada Serge Ibaka. Manalah Serge bakal 10 points je boleh lah. Kena bagi 10 points kat dia boleh lah. Last year pun tak main lah. Last year pun injured je. Tak boleh. As long as kawan Leonard injured lagi, dia macam itu je lah, gitu je lah. Kawan akan injured satu season, tak salah aku. Aku rasa Utah dengan Nuggets tu. Utah Jazz dengan
Denver lah. Nuggets. Menarik kat Denver Nuggets. Tapi Menarik Denver Nuggets, Michael Porter lah kena step step up. up lah. Betul. Michael Porter kena step up. Yep. Michael Porter kena step up. Yang ni kalau dia dapat most improved player, then memang ada chance. To be fair, dia tahun ke berapa kan? Aku rasa tahun kedua Aku rasa tahun kedua dia. Aku ingat dia first season dia tak main. First season tak main lah. So consider as tahun kedua Maybe. lah. Kan? Sebab Trae Young Next season third year lah aku rasa. betul. Next season third year. Third year dia main kan? Sebab dia satu tahun dengan Trae Young, dengan Luka. Yes. Tapi tahun tu dia tak main. Dia injured belakang kan. Betul lah, dia kena step up. Dia memang gila-gila lah. Potential dia. Potential pin number 1 tu. Itu melampau tu. Power gila. Tapi itu je lah, kalau dia kena macam susah ni 2 tahun, 3 tahun. Aku rasa 3 to 4 years memang kau kena meletup dah. Kau dah kena meletup lah untuk tunjuk kan. Kau Tapi aku rasa Utah Jazz pun sebab dia orang macam dah 2 years in a row kan, macam sejak masa dia kat bubble tu, macam dia orang antara yang top team, lepas tu kalah. Lepas tu last year pun antara top team, lepas tu kalah. Dia kalah siapa tak ingat lah aku. Utah Jazz. Utah Jazz kalah dengan Clippers. Utah Jazz kalah dengan Clippers kan. Dia kena dengan Terrence Mann. Oh yes. Betul. Down Terrence. Oh betul. Utah Jazz. So aku expect dia orang akan approach playoffs next year dengan agresif lah. Dia sama je kan? Dia punya line up sama je kan? Masalahnya dia don't memang ni attack player, ni a big three. So sekarang ni Utah Jazz ada Donovan Mitchell, Jordan Clarkson ada aku rasa dia patut macam mana Jordan Clarkson naik first 5. Banyakkan includekan Jordan Clarkson lah. Bukan dia main untuk second unit ke kalau Jordan Clarkson ni? Dia kan dia memang dia six man lah. Six man kan? Main six man, tapi kan dia kena ada better plan lah untuk dia. Sebab boleh je dia nak main off the bench, tapi at least macam like sebab dia a very good scorer lah. Tengok dia pun bukan just shooting je, dia boleh So Third player dia orang ni Bojan Bogdanovic tu. Betul lah. Betul. Bojan Tapi still tak not as big lagi. Aku rasa Bojan ni sebab orang tak suka dia sebab dia tak ada macam marketing value je. Sebab you tak just mana ada marketing value. Dia pun team tak ada marketing value. Tak ada. Masa apa kan LeBron kan, kenapa tak pilih masa LeBron All Star team, kenapa tak pilih itu kau ajar. Memang kau ajar. Utah Jazz team. Tapi memang itulah, dia fan base pun tak tahulah. Orang tak minat. Orang tak minat Utah Jazz. Aku pun tak faham kenapa. Dia fan base okey je. Just tak tahu, just sebab dia small market team lah. Historically bagus je kan. Dia power je dulu. Carmelo kan time zaman-zaman MJ tu, Stockton tu, Stockton. Dia power lah. Dia besar je. Cuma kan dia punya fan lah yang pergi poison si Michael Jordan tu. Oh ya? Yang pizza ke apa? Yang pizza tu. Kan dekat Utah kan. Betul. Serious accusation. Dia punya fan okey je. Just tu lah. Tak siapa nak pergi je. Sebab jauh kan Utah. Aku tak tahu lah geografi tu tak kerti. Tapi Utah tak best lah. Utah pun macam like in the middle of nowhere ke. Itu masalahnya. Selalunya masalahnya macam tu lah. Dia memang Utah Jazz ni aku rasa team yang memang takkan attract superstar lah. Dia kena build themselves lah, macam Donovan Mitchell, Rudy Gobert semua tu. Tapi Donovan Mitchell dengan Rudy Gobert aku rasa okey je orang. Memang okey. 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 Itu aku cakap nak kena ada third player je. Mike Conley tak jadi. Mike Conley dah tua sangat. Lepas tu dah tak boleh nak jadi third player. Betul. Orang kena ada player macam mana macam siapa Dia ni defense.
Dia ni defense. Drew Holiday aku boleh Oh. bagi. Drew Holiday juga. Tapi no way man. Tak lagi lah. Dia dah sign kan? Drew Holiday dah sign kan? Dah sign kontrak lah. Dah sign dah. Drew Holiday ni aku rasa orang start notice dia. Aku lah, bukan orang lah. Aku start notice dia masa last year kot. Last year, so aku tak tengok sangat game dia kan. Tapi kalau dengar podcast, contoh macam podcast All the Smokes. Apa tak ingat dah. All the Smokes and then JJ Redick dan apa tu Duncan Robinson kan. Dia punya podcast tu kalau dia interview NBA players, kalau tanya pasal underrated player, mesti player tu akan cakap Drew Holiday. Sebab apa? Defense. So aku macam, gila lah. Semua NBA player duk cakap pasal dia ni kan, tapi orang tak appreciate dia lagi. KD pun endorse dia as defender. KD, Steph, Damian Lillard. Dame. Ada kau tengok ni lah, ada satu YouTube pasal macam Drew Holiday, how Drew Holiday defense lah kan. Dia explain lah macam mana dia defense kan. So macam tak ada apa pun. So macam basic Memang lah. Tapi it's in the game lah. Kau kena kan? alert lah. Kan? Aku rasa dia pun benda tu kau memang kena alert in the game lah. Aku rasa dia Drew Holiday ni dia tak adalah macam very tactical, macam defensively dia bukanlah tactical bagi aku lah. Tapi dia macam dia tahu je apa nak buat. Macam tu lah. Dia memang Dia tahu, dia boleh baca orang, dia pandai baca orang. Lepas tu lagi satu dia nosy lah. Dia nosy defender. Tapi dia bukan nosy defender macam Patrick Beverley lah. Dia jenis macam dia agresif, tapi agresif dia macam sekarang tahan je. Dia tak tolak. Dia bukan jenis tolak ke apa lah. Tak adalah macam PJ Tucker ke, macam Pat Beverley ke. Tak adalah macam biasa kan. But tengoklah badan dia pun solid. So macam like dia letak badan dia pun, dia letak weight dia kat opponent pun dah rasa lah. Badan dia main solid. Betul. Drew Holiday. Pelik lah. Drew Holiday padahal dia ada 2 orang lagi kan, adik-adik dia kan. Tapi tak hype sangat macam Lonzo Ball, LaMelo Ball kan, Giannis. Padahal dia ada je adik-adik 2 orang lagi lah. Tapi aku tak suka pun. Aku pelik kan. Semua okey je. Siapa? Alien dengan siapa tak ingat tau. Dia ada 4 ke aku rasa. 4 aku rasa ada 4. Okey, aku tengah tengok satu artikel ni lah dalam Bleacher Report. Golden State macam mana korang? Golden State? Kenapa? Warriors korang The band is back. Korang tak ni tak anggap dia orang contender. Bro, the band is back bro. Andre Iguodala dah balik. Tak tahu lah. I mean like dia ada Draymond lagi, so boleh backup lah. Tak adalah dia serious contender kan. Dia tak ada Sean Livingston je, itu je rugi. Kalau ada Sean Livingston je, tahulah kalau dulu Draymond Green okey lah, offensively dia okey juga kan. Tapi sekarang dia macam offensively dia teruk gila lah. Dia tak nak main So offense. macam kalau kau nak kata ya macam kau nak kata macam 2015 punya Warriors tak kot. James Harden. Literally the opposite. Betul. Tak ada main offense. Dia tunggu Steph datang lagi je. Tunggu Steph, lepas tu dah clear dah main balik. Tunggu play. Betul. Ada satu interview tu kan, dia kata I'll be stupid if I took the shots kan. Kalau if Steph can make it kan, I should have passed it. Macam tu lah macam gila. Level tu lah, dia level tu punya orang lah. Exactly lah. Tete yang best tu memang dia tahu dia punya strength dekat mana kan. Bila dia punya passing pun bagus, defense pun. So macam dia tak payah nak push too hard on offense. Dia tahu dia ada step and players. Memang tu apa elite offense lah. Backcourt one of the best backcourt lah. So kalau kau tengok balik Warriors, kita ambil tahun 2015 lah, 2015 Warriors lah kan, masa KD tak masuk ke kan. So 2015 betul tak 2015? Aku rasa 2015. Alah. Aku rasa 2015 bukan 2018.
last KD kan, betul tak? Kan aku tak ingat lah. Betul rasanya 2018 Team lah. last KD menang dengan KD Eh kan. betul 2018 last menang. 2018 2017 pun ada KD. And then the previous year tu dia kalah dengan Cavs. So 2016, so 2015 lah. 2015 yang Warriors Warriors menang without KD. Kan? Betul tak? Yup. So tahun tu aku rasa kalau kita nak tengok tahun tu dengan this new Warriors, tahu aku rasa tak boleh lah. Aku rasa Tak boleh aku rasa lain lah. Andre Iguodala dah yelah. Dah berapa yalah. season dah tu. Each factor satu lah. Memang lah susah lah tapi tak tahu. And then dia ada this young players macam Wiseman, Jonathan Kuminga, power gila Jonathan Kuminga tu. Siap lah. Dia punya rookie Moses. macam best-best. So best tu Jonathan Kuminga tu. Rookie Best semua gila. best. Lepas tu dia orang punya shooting pun Jordan Poole. Jordan Poole. Jordan So Poole. aku baca kat Reddit kan. Reddit forum kan. So tak silap aku dia kata Jordan Poole dia punya apa panggil apa? Dia punya bukan task lah. Dia akan lagi banyak responsibility lah next season. Jordan Poole. Tapi more dekat bench unit lah. Ya kot. Tapi aku rasa aku believe in Warriors lah. Steph Curry kan. Aku rasa macam tu cakap lah, as long as you have Steph Curry. And then Klay Thompson lah. Klay Thompson kena tak injured lah. Kalau Klay Thompson okay, Yup. aku rasa Don't Itulah. rush him to play lah. aku rasa Bagi chance dia lah. pulih dulu. Betul. Excited juga nak Pulih tengok cover. Lakers lawan Warriors. First game ah? First game. First Ke game. Christmas game? Opening game ke? Sebab tak silap aku opening game Lakers Warriors. Christmas. Rasa dia Christmas kot. Christmas. Bawa best. Play ada balik. Tak silap aku Christmas ni Brooklyn Nets dengan alamak, tak ingat Lakers ke apa? Oh tak, bukan. Bucks tak dapat Christmas game. Kan? Betul tak? Serius lah? Bucks first game. Bucks Tak dapat Christmas. tak dapat Christmas game. Aku rasa itu paling pelik sekali. Small market city, tak ada Pelik lah. Aku macam as a fan yang tak duduk US kan. Kau pun macam pelik. Dia tak ada rival kot. Kan orang lagi prefer Nets over Bucks. Yelah. Kenapa tak buat raja Christmas game? Macam tanya kau lah kan. Macam kau responsible lah. Tapi itu lah Christmas game antara Christmas game dengan opening game selalu game yang paling orang nak tengok lah kan. Betul. Nak tengok. Christmas paling best. Macam last season tahu lah kalau Nike kan. Dulu Adidas dia ada jersey. Betul tak? Dia ada jersey Christmas. Ulang balik. Kalau dulu Nike kan, kalau dulu Adidas. Adidas dia macam hype dia untuk Christmas game tu lagi best lah bagi aku. Yep. Ada special jersey. Ada special jersey. Lepas tu Tu Nike tak pernah buat. Nike tak buat. Aku macam tak best lah situ. And then Dia ada lah release jersey macam like mid season tapi bukan time Christmas. bukan. Dia macam dia punya timing macam pelik Betul. Christmas punya game dulu dia punya ads pun lagi best kan. Dulu kan ads yang jingle bell tu kan. Itu best gila lah. Tapi tu ya best lah untuk Christmas game. Tapi sekarang ni Nike tak tahu lah. Dulu pun Nike, tapi dulu Nike playoff pun dia buat kasut kan. Macam special edition playoff punya kasut. Contoh macam Kobe's punya kasut akan ada dia ada gold kan, gold punya. Dia macam tu lah. Tapi sekarang ni tak tahu dia punya Kobe banyak. Kobe's, LeBron segala apa semua akan ada colorway yang playoff. Dia macam hype kan benda tu lah. So bahagian tu aku rasa macam last year macam pelik sikit lah kenapa tak ada benda-benda macam tu kan. Tapi in terms of jual jersey aku rasa Nike pandai lah. Macam dia asyik tukar kan. Kejap tukar jersey, kejap bagi new jersey, new design bla bla bla. Bagi orang beli lah tu.
Kalau Adidas tu jersey Christmas itu je lah. Dulu simple. Sekarang dengan Simple. brand kat sini lagi. Oh. Dekat sleeve dekat situ lagi macam ada. Banyak design lah kalau Nike. Betul. Which is adalah good and bad lah. Bagi aku okay je. Sebab kalau NBA fans kan, kalau dia stick to one team, dia macam contoh Kobe Lakers, dia tak tukar pun design jersey kan. Selama ni kau boleh pakai je jersey tu. Tapi sekarang ni dia asyik banyak jersey. Kau pun as a fan, kena beli sini. So tu lain sikit lah. Tapi at least home dengan away jersey macam sama lah. Home away. Dia panggil apa kan? Dia tak panggil home away kan sekarang. Dia panggil statement Statement city macam tu lah. Dia ada home and statement kan. Dia ada banyak tu. Banyak gila. Tak yang dua tak tukar. Oh okey betul. Kan. Betul. Dia ada dua takkan tukar, tapi yang City Edition, City Edition, Edition dia memang akan tukar. Akan tukar betul. So tu lah Nike buat duit, aku rasa itu power lah dia. Sign player semua banyak gila. Aku tengah baca satu artikel ni dekat Bleacher Report. Dia kata one of the, what makes a champion, the 5 most common factors. Itulah. And then the satu point ni yang kita mungkin tak terlupa nak cakap is distribution of scoring. Ni yang penting tak? Distribution of scoring. Macam contoh dia kata Kobe dulu dia score 30% je from the total total shots ke total points. Tak silap aku lah. Tak dengar ke? Tak. So okay, sorry. So dia kata sini Kobe Bryant could be accounted on for about 26.55% of his team points. And LeBron masa tu tahun bila ni? Points. Points. Team punya shooting? Team punya shooting tak tahu lah. Percentage lah. So meaning dia macam yelah, meaning dia still kena ada depth lah in other areas kan. Kalau dia tak boleh just Kobe as example. Tapi dia panggil ni Kobe and LeBron masa tu lah. Kobe and LeBron tahun bila ni? Tahun masa Cavs kot. So masa LeBron dekat Cavs kot. So dekat sini over the last 3 years, tahun bila tadi, LeBron James has scored about 30% of the Cavaliers points. Gitulah tapi lebih kurang. Kalau distribution of points kan, bagi aku rasa macam benda tu ada je dekat setiap team. Team yang Saki pun ada distribution of points juga. It's just about macam chemistry itulah kan. Aku rasa. Betul. And I guess macam kalau distribution of points ni aku rasa kalau macam Bucks lah, kalau tengok Bucks main lah. Aku rasa Bucks yang show that distribution of point tu penting. Yes. Last season. Yes. Sebab diorang tahu diorang punya roles macam mana. Macam Chris Middleton akan score last. Yes. Dia akan score betul. first to 4 quarters lah. Betul. Aku rasa Giannis pun respect that lah. Giannis respects that lah. Yang Chris Middleton fourth quarter tu dia punya lah. Fourth quarter last tu dia punya lah. Kalau dia tak Giannis MVP ke, dia apa ke, tu time Chris Middleton. Dia takkan boleh score time tu. Walaupun the whole game dia score banyak ke, tapi tu Chris Middleton punya time. Betul. Tu betul lah. Dia kena respect lah. Tak susah agak sebenarnya nak superstar nak respect benda tu kan. Sebab sebab kau dah score once sepanjang players respect each other. Betul. Like don't play berapa lama together. Betul. Dah 10 tahun dah. Tapi susah cuba bayangkan kau dah score 40 points the whole game. Tapi fourth quarter kau kena step back. Macam susah lah. Sebab kau punya confidence tu dah gila-gila lah. Grew gila-gila kan. Tapi aku rasa Giannis tak rasa dia step back. Sebab Giannis kan dia more of a do it all player kan. Dia boleh block, dia boleh, so dia jenis macam dia tak nampak macam points tu segala-galanya. Ini mendewakan sangat je ni.
Except time finals lah. Except time finals lah. Time finals memang dia nak score je. Dia nak MVP tu. Dia nak Especially game 6 tu mak. Gila. Tu aku rasa Gila. memang game yang macam Giannis pun tak miss tu. nak sekarang. 17 out of 19. Rachel pun tak miss. Game 6 kat Bucks lah? Kat Milwaukee lah? Kat Milwaukee. Yes. Okay lah. Aku rasa dia masa kan orang count dia punya free throw kan. Giannis punya free throw kan. Dia ada good and the bad thing lah. Macam free throw tu kalau kau kira, kalau kau count kan. Satu memanglah dia akan buat orang dah jadi macam Giannis kan, jadi jadi gelabah lah kan. Lepas tu nak shoot. Tapi kalau dah lama sangat kau dah buat macam tu, the whole playoff kau buat macam tu, dia pun jadi selesa ke. Dia tahu lah, oh this is the time, dia dah selesa time ni. So dia boleh shoot time ni. So macam Exactly lah. Yang penting Yafi tak kacau pun, so okey lah. Kan. Yafi tak kacau, so dia pun okey lah kot. Betul. Kalau Yafi dah kacau tu dia memang dah kacau tempo dia habis lah. Betul. And then aku tak rasa Giannis je yang buat benda macam tu. Ramai je player lain buat macam tu, tapi sebab dia Giannis kan. So orang pun point out lah benda tu. Aku rasa tu move yang paling pengecut lah untuk kau count benda tu kan. Macam come on man. Ya, time Toronto pun feature dia banyak miss. benda lain boleh buat lagi kan. Aku rasa back to apa pasal yang ni dengan Chris Middleton tu kan. Aku rasa sebab lagi satu kalau in the clutch time kan, kalau fourth quarter dari segi options offense kalau kau go to Giannis, aku rasa dia lebih one dimensional berbanding dengan kau go to Chris Middleton. So aku rasa sebab tu Giannis dia boleh respect Chris Middleton in the end, sebab dia tahu dia punya game is quite one dimensional. Kalau Chris Middleton dia boleh shoot, dia boleh pass, dia boleh play make, macam-macam lah dia boleh buat. Lepas tu Chris Middleton punya ISO game pun bagus. Dia punya bagus. ISO game dia best. So macam like Giannis pun macam boleh lah. Boleh harapkan Chris lah. Betul. Semua macam tu lah. Every team dia kena ada superstar, elite player macam Giannis, franchise player lah. And then dia kena ada the second guy yang kadang-kadang macam franchise player. Macam tu lah. Macam dulu Miami, LeBron, Dwayne Wade pun memang franchise player kan. Masa ni kan. So dia kena ada second player yang betul-betul at times dia memang franchise player lah. Kan? Contoh Chris Middleton masa dulu sebelum sekarang kan, macam masa Dwayne Wade menang championship sebelum LeBron. Shaq. Masa Dirk Nowitzki menang championship. Kan? Dia tak ada second third player, tak ada. Dia ada Shaq lah. Dia ada Shaq lah. Shaq masa tu 15 points per game. Ada white chocolate. Ada white chocolate. Yeah, man. Tapi dah tua. Tu memang nak bagi ring je lah. Siapa lah ada squad tengah? Tak ada ke? Masa Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki lah. Dirk Nowitzki yang masa tu ada siapa? JJ. Ada Jason Kidd. Jason Kidd, yes. Jason Kidd. Jason Terry kan? Betul tak Jason Terry ada? Tak ingat betul kot. Ada Jack. Tapi itulah macam ada season yang kau ada benda yang kau tak expect langsung can happen lah. Macam contoh Dirk Nowitzki and macam Toronto Raptors. Siapa je kata Toronto Raptors boleh menang? Aku rasa tak ada orang. Tak ada orang cakap Toronto Raptors. Dah lah Kawhi baru lepas injured kan. And then 1 year contract masuk Toronto Raptors. Lepas tu di berapa bounce tu? 3 bounce punya 3 point tu lagi kan. Semua benda-benda macam tu macam kau tak boleh expect langsung lah. Dah lah Jimmy Butler masa tu kat Sixers. Kalau masa tu dia orang menang lama lah. Jimmy Butler tu akan duduk lama and then tak tahu what happen lah. Nasib gila. Masa tu dah lah travel kan. Kau boleh travel. Game 7 game winning shot tu. Itu gila kan. After live pun. Itu memang superb lah. Itu dengan Dame punya shot lawan OKC.
Aku ingat itu. aku macam tengok Dame aku kat office tau. Aku macam aku tengah tengok phone pegang ke. Aku macam shit dah terjerit dah tau. Itu Tengok gila kan. office. Tengok office. Man. Aku masa tu kat Astro. Aku masa tu kat Astro. So, relax kita orang boleh tengok TV. Tak adalah Memang- macam memang- Dim kan, memang Dim. extro pun. Kau boleh macam mana dia boleh macam mana dia boleh decide kan? Okay, this is a shot macam tu lah. Kalau okay, kawan Leonard betul lah dribble ni dan shoot the 3 point kan. Tapi Dim tu macam gila kau sanggup. Oh. Itu super lah, super. Itu yang si Paul George pun dah bitter sangat dengan dia. Bitter Time tu. tu lah dah bitter dengan dia. Bitter tu Cakap lah. shot lah benda lah. Back shot. Ada. Tapi speaking of Dame kan, aku pun rasa macam Blazers akan content juga tahun depan. Aku rasa boleh ada chance sebab Siapa dia dah boleh tukar dia? coach kan. Content. Oh. Coach dia apa yang baru? Tapi tak tahu lah sebab player dia macam tak ada macam Chauncey punya mentality sangat. Oh, Dia tak Chauncey ada macam Billups. Detroit Pistons punya mentality tau. Kurang sikit. Tapi Hmm, mungkin tahu. sebab coach dia orang sebelum ni. Siapa sebelumnya? Siapa nama Sebelum ni dia? kan Terry Stotts tu coach dia. Terry Stotts. Lepas tu dia orang ada kalau defensive player kan dia orang ada Rocco. Robert Covington. Hmm. Dia baik kan defensive player. Betul? 3&D kak. Tengok macam mana. Tapi contender ke? Tak kot. Tak. Contender, ya betul. Contender tapi championship level tak kot. Play in punya contender. Tapi Dame dah bagi tahu lah dia takkan pindah team kan. At least for this season lah. At least for this season dia kata lah. So Maybe next season lah. Ah. Pasal next season. kalau dah habis tak boleh kak. Tahu Tak lah. boleh. Tahu lah. Tapi pelik kan masa USA basketball Olympic nampak macam Dame ni tak power. Tak lah. Jangan. Tak masa USA basketball Olympics nampak Dame Jangan. tak berapa power kan. Ulang balik. 3 kali aku ulang nampak sangat aku tak suka. 3 kali aku ulang benda ni. Aku nak dengar sangat. Masa Olympics nampak yang Damian Lillard ni is not really a point guard lah. Memang. Nampak sangat. Okay, tapi masa Olympics kan, sebab aku sekarang ni aku ada kawan baru aku ni dia ref lah, dia kerja dia ref, dia banyak ref game-game kat Malaysia ni lah. Dia banyak jugalah cerita kat aku pasal FIBA punya rules semua kan. And aku rasa sebenarnya benda tu ada impact juga dekat players NBA, especially USA players kan. And aku rasa Apa contoh rules lah? macam contohnya macam dia orang punya rules complicated lah. Macam contoh Dia orang punya rules Kalau- macam lah kita kalau main NBA. rules NBA. kalau NBA kan dia direct tau, macam illegal screen as long as dia moving ke apa ke, tu is illegal screen. Tapi Okay. kalau FIBA rules dia macam complicated sikit. Yang aku ingat Ikut dia tak? contoh lain aku bagi contoh lain. Yang kawan aku cerita, kalau FIBA rules, kalau kau nak inbound pass, okay, macam kau tak boleh sebelum orang tu dapat tangkap bola, kau tak boleh macam ada body contact langsung dengan dia. Kau kena jaga dia je. Kalau kalau dia dah sentuh bola, baru boleh macam tahan ke apa ke macam tu. Okay. So macam kalau NBA benda tu dia orang tak pandang sangat benda tu. Aku rasa Macam tu lah, sebab tu. ni, sebab the main reason is NBA ni dia memang entertainment punya, dia respect entertainment lagi tinggi daripada rules lah bagi aku lah. So Yes, benda macam tu yes. kalau kau inbound orang pegang dia nak call foul, tak best lah. Dia jadi game tu jadi tak best. So game tu jadi tak best, aku ulang sekali lagi. Game tu jadi tak best. Jadi tersekat-sekat kan. Orang tak suka game tersekat-sekat. Memang. So macam Ada contoh lah, satu- kalau Giannis sepak bola, dia travel, dia nak dunk and then dia travel. Kalau ref call benda tu, memang ref akan kena lah. Sebab Yeah. the dunk itself is benda yang lagi entertaining. Betul. Bukan dia nak buat on purpose, nak travel kan. Bukan dia nak buat on purpose. So Memang NBA bahagian tu dia respect NBA memang entertainment lah. entertainment pun.
Kalau Tapi FIBA betul lah basketball je yang lah. at the same time betul lah apa yang kau cakap Aman, macam Damian Lillard is not really a true point guard kan. Dia macam lebih kepada scoring point guard. Scoring type player. Itu masalah bila dia duduk dengan tim yang ramai gila, banyak gila option, and dia bukanlah the first option kan. Jadi susah sikit lah dia nak main tu. Betul. Dia tak ada nak bukan, apa-apa lah. dia bukan gaya dia kan, bukan style dia. In fact the whole team macam confused who is the second scorer. semua dah tahu KD first scorer tahu. tapi second scorer macam semua confused. Betul. Cakap pasal in-game adjustment. Cakap pasal in-game adjustment, aku rasa antara coach yang power is of course lah Coach Pop lah. Nampak macam waktu US masa Olympics, nampak gila lah in-game adjustment tu. Nampak USA awal-awal tu kena tinggal kan. So dia bahagian tu memang Coach Pop power lah untuk Ya, Coach Pop. Betul. Tyronn Lue pun aku rasa okey ke Tyronn Lue. Last season dia okey. Siapa yang tak power sebenarnya cerita dia? Siapa yang tak power? Siapa yang Frank Vogel. Terry Stotts. Frank Aku Vogel tak boleh pun tak power lah. Tapi Frank Vogel Lakers lagi. Head coach lagi. Siapa? Frank Vogel. Oh, Frank Vogel. dah tak ada tak ada coach sekarang. Dia head coach kan? Tak ada coach. Tapi itulah. In-game adjustment Tapi dia agak teruk aku rasa. Aku rasa Doc Rivers tak power. Doc Rivers. Oh yes. Tak tahu lah. Doc Rivers. Tak tahu asal macam isu sangat. Time Celtics tu macam lah tak boleh buat apa sebab dia ada big player semua. Yalah, sebab dia ada Tapi masa Clippers tu hancur gila masa kat bubble tu. Masa last season pun dia tak boleh jawab. Masa Philly pun dia tak boleh buat apa. Sixers kan? Betul. Boleh kalah dengan Hawks kan? Hawks. Oh Kalah gila. Hawks. Dia tak boleh contain Trae Young macam pelik. Ya boleh je. Ben Simmons boleh contain. Macam bagi aku Ben Simmons yang paling bagus defense je yang macam the whole playoff tu. Tapi masalah itulah dia tak ada adjustment. tak ada adjustment. Lepas tu Ben Simmons tak nak shoot lagi. So dia as a coach dia tersepit kat macam tu dia tak boleh nak adjust itu lah. dia nak adjust tapi tak tersepit. Aku rasa players, dari segi players 76ers dah ada dah. Dah jelas lah. Dah ada orang-orang. Oh jelas gila. Aku rasa dia orang boleh masuk final kot. Team macam tu power sangat lah. Boleh pergi lah. Ada Danny Green, Joel Embiid, Ben Simmons, Tobias Harris. Oh gila power. Yang Matthew Tybalt tu pun power kak. Matisse Tybalt lah. Power as a bench unit okey lah. The whole squad tu memang bagus lah. Memang bagus Saya lah. cerita. The whole squad. Tapi itulah. Masa Ada- regular ada season, Embiid je lah. regular season Ben Simmons punya shooting ni tak jadi isu sangat. Kan orang tak point out and then semua okey, the team pun okey. Bila masuk ni je, bila masuk playoff second round kan. Second round tu orang jadi isu. Second. Jadi isu Sebab besar. itulah masa dia tak nak shoot langsung. Kan ada satu yang patut dia boleh dunk tu dia dia pass. Dia boleh pass Dia dekat. pass. Dia punya lah takut. Oh, dia sebab tu dia takut free throw ke? Itu Free dia tak throw shoot. lah, free throw. Dia takut Liability lah, memang liability free throw dia. Tapi itu aku rasa dia just mentally je Mental, lah. mental. Memang dia punya mental tak strong lah time tu. Betul. Aku rasa semua NBA players dia akan boleh shoot. Dia bukan boleh shootnya. Tengok dia main pick up game boleh je shoot. Boleh shoot. Dwight Howard boleh shoot kot. Masalah Dwight Howard ni boleh shoot 3 mental. kan. Tapi Dwight Howard boleh shoot 3 point masa practice semua kan. Consecutively boleh. Tapi itu dia punya clip tu dia iyalah, dia punya- maksudnya dia ada lah. Cumanya macam in game memang kalau kau kena tiap-tiap hari kau kena cakap kau tak boleh shoot. Dalam mental tak? Mental. Alah macam contoh contoh kita nak main kan, kita nak main petang apa kan. Masa tu okay, shoot for team. Kau boleh shoot. Tiba kau shoot sekali tak masuk. Okey lagi lah. Masa tak masuk. Kali ketiga tu kau dah macam form aku tak betul ke? Kau dah start nak adjust benda kan. Lepas tu tak mengarut. Sebab kau dah start fikir lah. Ya. Aku tak Especially faham. bila kau pakai siut. Tapi ni lah tapi kau as a coach kalau kau bagi Dwight Howard shoot memang kau fail lah as a coach.
Yalah, betul lah. Satu shoot, Betul lah. shoot confirm takkan masuk. Nanti siapa nak rebound? Siapa nak backup kat belasung memang tak ada siapa. So memang tak boleh lah. Memang 2 hour memang takkan dapat chance to shoot lah. Unless garbage time lah. Betul garbage time. Garbage time je dapat shoot. Dulu Dwight Howard shoot 3 pun macam garbage time kan. Memang garbage teruk punya dia shoot lah. Just show time lah, itu je lah. Show time je boleh. Betul. Kalau tu memang kalau aku rasa coach aku dengar apa ada shoot. Tapi kita nak cakap apa? Miami Heat okey ke? Next season. Miami Heat okey ke? Okay. That's Miami Heat. Dia ambil siapa Eric Spoelstra tu aku suka. Kalau Kyle Lowry betul. Tapi Kyle Lowry okey. Tapi Kyle Lowry pun dah tua ke? dah tua tapi still okay lah. At least tak adalah kena carry sangat macam Toronto tu. Dia main guy still Jimmy Butler kan. Tapi The main guy. Lepas tu dia punya dia still ada apa ni? Apa center tu? Bam Adebayo, Duncan, dapat PJ Tucker. Moose dapat PJ Tucker tu memang nampak sangat nak dapat revenge dengan Bucks. Pelik kalau kau as a player kan, as an NBA player, kau tak boleh macam ni ada, especially kalau kau bukannya superstar lah, kau tak boleh ada macam kau tak boleh benci sangat another team. Sebab tiba-tiba masa kau boleh kena trade masuk team tu kan. So mesti awkward gila lah kalau kau macam awkward lah aku. Dia pelik lah tu memang. Situation dia pelik lah. Indian is professional lah. Kena professional juga. Lah. Macam dulu Rondo main Celtics kan. Dengan Lakers tak. Tapi lepas tu dia dah, masa dia dah start being traded tu, kau kena faham lah. Tak ada dah kau punya Celtics tu. Tak ada lah. Habis memang lah. dah tak ada ni lah. Lepas tu dah lah masa dengan Lakers dia pergi apa, game winning shot lawan Celtics. Itu pun aku rasa lagi lah. okay Aku rasa dekat Garden lah tu. Kat Garden lah tu. Aku rasa kat Garden lagi lah. Tapi dah Rondo time tu kan, siapa dah pandang lah, pun tak pandang lah. Betul. Masa tu Rondo, aku rasa lah team player yang jenis macam Rondo, dia once being traded kan, kau dah trade once, mula kau dekat Celtics macam Rondo lah, and then kau dah start kena trade, dia macam kau dah start declining lah tu. Kau kena trade ni, lepas tu next year trade ni. Tapi nasib baiknya Rondo lands dekat Lakers, lepas tu dia menang. At least dia menang lah, dia menang lagi lah. Kalau team yang selalu macam dia dah start, dia dulu okay dengan player, dengan team tu kan, tiba dia dah start kena trade tu, jadi macam habis ada ni. Habis lah. Yang aku risau Jimmy Butler lah. Jimmy Butler tu masa dia tukar Timberwolves, lepas tu dia masuk Sixers. So aku dah rasa macam dia ni dia nak decline ke apa. Nampak macam dah decline lah, tapi tak nak decline kan, tapi lepas tu Miami just okay. Dia punya jadi macam contoh ni lah, Isaiah Thomas. Dulu duduk Isaiah. Isaiah. Dulu duduk Celtics kan. Masa tu masuk finals, conference finals kan. Betul tak? Conference finals dengan Cavs. Celtics masuk final. Conference. Final lah. Conference. Tak ada lah. Conference finals. Oh, conference finals. Lawan dengan LeBron. Kan? Lepas tu dia pun masuk next year dia start masuk Cavs. Lepas tu out. Lepas tu masuk Lakers. Lepas tu out. Dia start gitu lah. Dia macam aduh, sedih lah kalau tapi injury pun satu injury dia teruk lah. Injury. Once kau dulu kau okay and kau dulu team yang okay, bila kau dah kena trade macam contoh nanti Ben Simmons ke lah, dia start jadi tak sedap lah. Dia start jadi orang lose trust. So situ dia macam like every time kau get traded macam kau nampak macam kau kena turun role lah, macam tu lah. Dia Marcus Cousins kan, dia start masuk Pelicans, dia itu pun sebab injury lah. Itu macam sedih lah cerita dia. Sedih. Kesian tu. Betul. Unless kau ask for trade tu lain lah. Gila time tu kan. Masa tu dia masuk Pelicans tu pun not bad masa tu kan. Masa tu orang macam fire and ice lah apalah, tapi dia injured lah itu. Dia all-star time tu kan. All-star tapi dia injured. Before all-star dia injured. Lepas tu dah habis terus. Kerja dia habis. So aku rasa the last bukan reason,
factor lah for to be a championship team. Memang kena be healthy lah. Kena tu je lah. Yes. Injury free. Healthy tu no question lah. To be healthy and as an insurance kena ada squad depth kena bagus gila. Tak ada, aku tak tahu lah team mana yang boleh menang dengan star player dia injured. Giannis tu tak kira lah sebab Bucks tak ada. Giannis tu main lagi kan, main and 40 points semua kan. Tapi yang macam injured, sebab tak injured. macam contoh lah LeBron, Cavs. Kalau Cavs masa tu Kyrie injured, siapa lagi, Kevin Love injured, masuk finals. So memang tak ada lah, habis lah. Macam mana kan masuk final? Kan masuk finals masa finals dengan Golden State Warriors, tapi Kyrie injured masa tu. Kyrie dengan Kevin Love 2015 lah. Yelah yang time Golden State menang lah. Betul. Masa tu lah yang jadi patutnya jadi final game yang kompetitif. Final game patutnya kompetitif tapi jadi kena belasah teruk. 4-1 kot aku rasa. Berapa lah? Ke sweep? Tak ingat. 4-1 kot. Satu LeBron menang. Satu LeBron macam menang je. Itu je lah. Gentleman sweep. And after that dengan KD semua tu memang sweep lah. Itu sweep lah. Itu memang tak ada team langsung sedih lah. Itu tak ada team. Kan Kyrie tak ada. Yelah time tu ada time traded Kyrie traded kan. Kan mula team tu high gila kan. Mula awal season. Ada si Dwayne Wade. Lepas tu oh yes, betul. Isaiah Thomas. Betul. Cover D-Rose, yes. D-Rose. Awal season memang high lah. Lepas tu, so sekarang ni dia nak same formula lah. Same formula kan tau. Macam ni je. Same formula, lepas tu tengah-tengah season lah kena kick. Dia kick lah. Tak boleh kau tak boleh. Tolak. So macam Melo tu tahu lah. Kejap. Kalau kau tak boleh proof. Tapi Melo good addition lah. Melo good addition. Dia sebab Lakers kan tak ada spacing tau. Dia seorang je kuasa boleh buat spacing. Dia tukar Melo ni kira macam tukar dengan siapa? KCP. Apa? KCP dengan Danny Green lah. Danny Green dah lama dah. Dah dulu tu season sebelum. Melo tapi memang ganti KCP lah. Dia memang tu je rule dia, memang floor spacing lah. Tunggulah kat corner tu. Sedih kan kau dah dulu kau power gila and then sampai satu tahap kau dah berapa season dah pun. Betul. Dah over dah. Season dah. Tapi so, cuba kau bayangkan Giannis jadi macam tu. Dulu kalau lepas tu ada Chris Middleton jadi MVP ke apa, aku boleh terima. Tak, for example Giannis tu jadi macam apa, role players. Dia macam sakit sikit lah. Sebab dulu mungkin kita tak pernah rasa orang yang power gila tiba jadi role players macam Melo kan. Tak tahu lah macam mana Giannis lah dia guna athleticism. LeBron, Steph, siapa lagi, KD, dia takkan jadi role player. Dia akan stop terus kan. Stop playing. Betul. Dia takkan jadi role player sebab dia dah menang dah pun. Dia punya role tu jadi ni lah, franchise player. Memang that's the role. Betul. Siapa yang superstar jadi role player ni, superstar yang tak menang je. Kan, dia tak menang so dia terpaksa. Apa dia? Superstar aku kata kalau siapa superstar yang jadi role players ialah superstar yang tak menang je. Yang tak pernah menang. So dia terpaksa juga jadi role player, fit in any championship team. Lepas tu nak dapatkan that ring lah. Tu je lah. Kalau tak susah juga nak jadi. Allen Iverson lah aku rasa pernah jadi. Allen Iverson dia pernah jadi role player sikit lah. Betul. Dia dah superstar and then masuk. Betul. Itu setuju. Dia masuk Denver Nuggets dengan dia main macam tapi dia bukan desperately masuk Miami kan. Ray Allen ni bukannya macam dia kejar the ring. Allen. Takkan Allen Iverson. Ray Allen mah shooting lah. Tak, Ray Allen dulu kan power.
Celtic semua. And then dia masuk Miami. So waktu tu bukanlah dia desperately nak masuk Miami, cuma LeBron nak dia in Miami. So dia masuk Miami. Tapi Ray Allen dia adapt to dia punya role tu cantik lah. Macam from going to like the primary ball handler kan. Lepas tu boleh jadi catch and shoot guy. Sebab dia memang dia punya skills tu boleh membolehkan dia menjadi macam tu ya. Cuba dia Shaq. Sebab dia ada skill. Cuba dia macam Shaq. Kau nak jadi role player dia susah lah. Dia start kau dah tua kan. Kau dah tak atletik. So the only superstar yang boleh jadi role player shooter lah. Betul. Center tak boleh. Center susah macam Dwight Howard kan. Dwight Howard susah. Kau dah jadi macam memang player gitu je lah. Daripada kau ni superstar gila-gila kan. Masuk finals umur berapa. Jokic lah boleh aku rasa. Jokic boleh. Jokic. Jared Dudley. Jadi itu bukan superstar lah. Tapi apa lah aku baca itu dia kata sebab Dudley survive in the NBA. Sekarang tak survive lah. Sekarang dia coach lah. Assistant coach lah. Sebab dia sedih dia sedih. Dia sedih kenapa Lakers tak ambil dia balik. Itu lah kan pelik kan. LeBron pun sedih kat. Macam LeBron pun macam dah upset kat. Tipu lah LeBron. Dia boleh decide kot. Dia boleh decide kot. He's the real GM. Dia boleh decide kot whether to keep or not to keep. Team pun dia boleh ni. Okay. Dia boleh decide. Tapi yelah, the 15 roster spot tu susah agak lah. Macam tu aja Dali kata kan, in a team kau hanya akan ada 8 to 10 players je yang main, yang betul-betul main lah. Yang lain tu memang garbage time ataupun rookie yang tak drafted tinggi kan. So dia pun main lah team-team macam tu. So dia pun tak dapat time sangat. Gitu je lah. So memang time tu untuk superstar je. Kau masuk team tu untuk training je lah. Untuk kena belasah time training je. Memang tu je. jadi training team lah. Training team je. Tapi bagi aku macam tak boleh lagi nak buat expansion lah. Sebab still ada macam team yang macam even yang small market team pun macam tak ada nak compete sangat. So macam nak, bagi aku macam expansion macam tak. Expansion macam mana? Tak faham. Dan macam franchise expansion lah. Macam diorang nak tambah team lagi ke. Okay. Kan sebab banyak players bagus akhirnya kan. Tapi tu lah. Sebab even macam now 30 teams tu macam ada still tak ada compete lagi dengan team-team kuat. Agak lah. Macam contoh Lakers kat Western Conference tak nampak sangat kan siapa boleh compete kan. Betul. Ya, aku lost. Kenapa ni tak boleh compete apa ni? Aku lost. Aku lost. Tiba-tiba aku lost. Tak macam bagi aku macam kan kau cakap akan macam banyak sangat. Macam in the end dalam bench macam dah ada 15 player tapi in the end 8 to 10 players je dapat main kan. So macam nak bagi chance tu all main macam so macam like one of the idea to buat to expand franchise lah kan, tambah team lagi lah kan. Tapi the issue is macam tu lah masalahnya, even team yang ada now pun dong tak boleh nak compete dengan very good team kan. Even yang teruk pun dong punya record pun teruk. So macam tu lah. Susah. NBA tu lah. NBA ni bukan tempat the best players. The best, macam mana aku nak beritahu. The best player tu betul lah dia main NBA. Tapi nak kata semua all the best players main NBA tak lah kan. Sebab siapa je macam nak main, kau MVP kat Euroleague ke apa kan, and then kau dapat gaji tinggi, mana nak pergi main, buat apa pergi main NBA. Main pun boleh main berapa minit je, and then gaji kecil gila. So itu lah, orang tak main lah. Takkan ada bench kan, buset. Bench kau power, kau boleh lah masuk NBA, kau dah, orang pun tak kenal kau macam tu kan. Orang tak kenal pun kau masuk NBA, orang tak kenal pun. Bench player siapa kenal. Jadi kau NBA ni aku rasa player muda-muda je target nak masuk NBA. Betul. Just aku respect Nico Mannion lah kan, dia caw pergi Itali. Itu lah, itu Nico Mannion pergi Itali. Warriors. Caw pergi Itali.
Dia kena basuh Sebab tu. tak nampak future Dia kot. kena basuh kat Olimpik tu. Yalah. Masa kat Olimpik kena basuh gila-gila. Oh, tak payah ambil gaji sini sana. Dia belah. Member dia semua kacau dia. Dia belah Bayar terus. MB tu. Aku macam tak dapat. Kau ingat kau power, kau ingat kau power. Tak masuk CV pun. Lepas tu aku rasa dia kan dengan Stephen Curry tahun lepas. Stephen Curry banyak sangat school dia kot. Ya tu. Ya tu. Hancur Tapi lah dia. Lepas tu and then dia lawan Jordan Poole pun Jordan Poole lagi shine lah last season. So Ya. Dia two way contract kan. Dia main Santa Cruz kan. So macam susah kau nak. Tapi Nico Mannion tu first round pick kan? Oh, second round. Tak. second round, Dia rendah gila. Lambat. Dia Dia lambat kan? bawah gila. Bawah gila dia. Aku ingat dia macam antara college star juga kan. Dulu. Kat college dia famous time high school. High school dia famous. Dia Ya. famous. Dia bukan star, dia famous. YouTube Dia ni famous dia time high famous. school. Macam yang this season yang Matt McClung tu lah, Lakers tu. Memang gelang. Kelang tu. Dia just macam high school punya, dia masa high school lah. Masa college pun masa college pun dia belum lemah dengan Georgetown, lepas tu dia pindah kan Texas Tech. So macam tak solid lah pun. Sian juga sebenarnya siapa yang main Summer League, Lakers Summer League tu. Harapan lah nak main team. Gitu je lah. Harapan. Situ lah kau main. Kau main situ lah. Sebab lah. tak ada. Memang tak ada chance kau nak masuk Okay. team dia punya lah. Susah nak ambil player kan. Nak ambil kau tak lah. Memang tak ada chance. Sama juga dengan Bucks. Kalau siapa main Summer League team untuk Bucks? Ada Jordan Nwora. Ada Jordan tu. Oh yelah, tapi maksudnya macam Jordan Nwora dengan the rookies tu, diorang dah tahu lah, diorang dah confirm lah, dah confirm spot lah. Yang lain tu macam kesian lah. Kesiannya lah. Memang lah. Kau nak prove pun kau boleh yang undrafted tu susah sikit lah. Kau boleh prove tu other teams je lah. Kalau other teams tu nak ambil kan. Tapi untuk Milwaukee nak ambil kau memang tak lah. Untuk tim-tim yang tinggi-tinggi sangat nak ambil Tapi susah. kalau Detroit Pistons pun tak nak kau, so aku rasa jauh lah. Betul. Kau Detroit Pistons pun tak nak. Betul. Detroit kalau tim-tim macam tu tak nak kau, habis itu lah. Tapi ada je kan kalau main G League macam Seth Curry dulu MVP. Kan MVP G League. Pascal Siakam G League MVP kat aku. Seth dengan Philly. Lupa dah season apa. Fred VanVleet pun aku rasa G League. Siapa? Fred VanVleet. So kalau dia Middleton bukan G League ke? Chris Middleton G League ke? G League. Oh ya ke? Oh wow, okey. Tak tahu lah. Power. Siakam. Siakam lah yang aku ingat. Siakam, Alex Caruso. So tu okey lah. Tapi dia macam G League ni kalau kau masuk tim G League macam ni kalau kau shine kat G League, either dia boleh jadi juga kau jadi superstar, boleh lah. Macam Siakam boleh je jadi superstar. Chris Middleton boleh je. Tapi first thing memang kau kena accept lah, kau kena fit in the role lah. Macam tu lah kalau kau dapat. Kena tunggu opportunity lah. Yang aku kesian ni. Siapa? Ingram. Kau ingat Ingram yang Lakers tu? Masa Lakers sucks gila, masa Lonzo Ball, Brandon Ingram. kan? Bukan. Ingram yang tua tu, yang dah tua tu. BI? Bukan BI. Ada seorang player ni, dia main 20 years dah in the G League. Tapi aku rasa macam sedih lah bila kau Ingram lah, nama dia Ingram lah. Ingram apa tak? Ingram. Andre Ingram, yes. Okay. So dia dapat one opportunity untuk main. Bukan, 2 games, 3 games macam tu lah. Masa tu Lakers sucks teruk lah. Lonzo Ball, Brandon Ingram, Kuzma, siapa je tu kan. Teruk lah, tim tu teruk lah. So dia pun dia bagi chance. Tapi bagi aku betul lah dia bagi chance, tapi macam mana dia boleh je main. Masuklah tim. Kalau kau betul nak bagi chance, masuklah tim yang lemah-lemah pun masuklah kan. Kesian pula buat aku rasa bahagian tu NBA tak marketing je lah. Sekadar marketing. Marketing stunt je. Marketing stunt je. Kesian juga lah. Betul. Macam talent Horton Tucker tu pun dia mula-mula hype sekejap masa Summer League. Summer League ni ke? Summer League ni? Kan ada satu Summer League tu dia score. Bukan Summer League tahun ni, Summer League tahun Yelah. ni.
Dia ada satu sama lain pun dia skor berapa entah. Dia okey kan? Talent Horton tak okey. Tapi dia dah proven dah. NBA proven dah tu. NBA proven Yeah, dah ada. NBA proven. Kalau tak dia sepatutnya Solid. sepatutnya dia being traded, tapi Lakers nak keep dia kan. Betul? Lakers nak keep dia. So walaupun dia bukan franchise player tapi kena ya. Bukan senang-senang Lakers nak keep. Dennis Schroeder pun tuang-buang je. Tu pelik. Dennis Schroeder aku rasa pelik lah sebab dulu dia power. Hawks dia power. Dia tak tahu lah. Dia power. Dia pun mentally dia pun dia ada ni kat kot. Aku Dia rasa playing with big names. role dia tak fit lah dengan masa roster dia orang tu. Betul? Dia kena jadi macam pure point guard. Baru okey aku rasa. Oops. Tapi dia bukan pure point guard. Kan? Dia bukan Taklah sangat. Aku rasa tak. Aku rasa dia boleh main pure point guard, tapi masa dia dekat Lakers tu dia macam disebabkan roster dia orang tu dia jadi macam the third option. Third ke? Dia third ke? Sekejap. Betul lah. Dia jadi macam the Sebab dia starting. Dia starting 5. So tu lah aku nampak. And aku tak Ya. nampak dia. Ya. Dia cakap pasal contendership kan. Apa kau rasa pasal Chicago Bulls? Boleh jadi Oh yes. boleh playoff contender tak? Mestilah playoff contender. Playoff contender mesti. Mesti. Mestilah. Vucevic Lonzo tu Ball. power. Lonzo Ball bukan first option. Definitely lah. Dia bukan first option. Ada DeMar DeRozan, So playoff lah lah. Playoff macam ada chance ke memang kalau tak dapat high chance. kalau tak dapat playoff tu memang kena kutuk gila-gila lah. That kind of team. Okey lah tu. Tapi dah nampak contending lah tu. Okey lah tu 8 spot. Boleh lah. Boleh lah maksudnya. Last time Zach LaVine last time pun dia hampir Aku juga. rasa top 5 juga lah. Top 5 in Eastern Conference. Too high bro. Top 5. Aku rasa top 5. Too high bro. Aku rasa first Bucks. Lepas tu second Nets. Third No, Second Nets. Nets. Oh. First Nets lah. Regular season kau tak boleh lah. Kau tak boleh cakap lah. First Nets kot. First Dia Bucks, ada- second Nets. Dia ada Patty Mills kot. Oh, lu Tapi Patty tak apa, Mills. Bucks juga. Ni bias. Lepas tu third aku rasa Chicago Bulls main. Tadi kata fifth. Apa ni tiba-tiba third? Tak boleh. Third dengan Force lah. Third. Third dengan Force. Tak boleh. Siapa third lah? Sorry. Season? Eastern Conference dia akan tinggi lah. Sorry, aku lupa. Philly akan dapat tag lah. Yeah. I mean like, macam mana pun regular season pun dong power je. Regular season ni lah. Top Raven is the regular season coach lah. Regular season memang dia akan perform je. So macam like top 3 tu macam aku rasa dah lock lah. Macam 3 team tu kan. Betul. Unless tahu lah kalau tiba Chicago. Miami- Sebab dia Miami macam ni pun. masalahnya. Chicago Bulls ni Vucevic masuk lambat. Kan? Masuk at the end of season lah kan. Dia all-star, dia power. Hujung trade deadline pun masuk. So dia taklah main betul-betul lagi dengan Zach LaVine. And then Lonzo DeMar DeRozan tu memang dah proven lah, dah cukup power lah. So in terms of aku rasa lah macam contoh macam at every position dia boleh score. Kalau Chicago Bulls. So tu je lah. Aku rasa dia bagus bahagian tu lah. Dia boleh score dah at every Tapi position. macam diorang macam lacking defensive player lah. Tu je. Lonzo Ball okay. Perimeter defense. Lonzo Ball je lah. Betul tak? Lagi siapa lagi Betul boleh juga. defend? Patrick Williams lah. Dia kena yang second year dia player tu lah. Patrick Williams lah. Patrick Williams. Dia punya second year. Kononnya the next Kawhi lah. Tapi tak tahu lah. Maybe Tahu lah. ada chance. Jauh lagi je. Semua Jauh tu memang jauh lah. next. Jauh tu memang jauh lah. Tapi dia ni lah the next lah. Sebab dia banyak tim-tim aku rasa tim yang paling siapa ah? Dallas Mavericks ni pelik sikit lah sebab dia tak buat apa ah. Apa je dia buat? Kan? Tak buat apa. Rugi dah ada luka tu. Ni aku ada baca satu benda lah. Dia tulis itu
tak ada player nak main dengan Dallas Mavericks. Dia macam dia bukan team yang dia bukan apa panggil apa kata dia apa kata dia big big market team bukan. Dia bukan juga. Dia bukan juga, and then dia bukanlah small market team juga. Dia macam tengah-tengah gitu kan. Dia tengah in the middle, and then the fact that players nak main dengan their friends. Kan, dia orang main dengan dia punya AU punya players kan. Macam itulah. So Luka ni dia bukan dia international. So player yang dia attract macam Dragic gitu je. So dia tak attract ni player lain ni untuk main dengan dia. So itulah dia punya the only way yang cepat kau boleh improve team ni kalau kau dapat trade Porzingis tu lah. Porzingis tu lah pelik lah Porzingis ni. Dia kadang dia shine, kadang-kadang lah tu sakit hati tu. Dia sejak Egypt dia dah jadi different player lah. Lepas tu katanya dia ada isu dengan Luka sebab dia tak nak jadi second player kan. Tapi masalahnya kau pun tak perform. Dia tak boleh lah jadi. Kau tak show anything. I mean like, come on lah, kau nak beat Luka macam mana tu? Betul. Memang tak. Kau memang kena accept lah, Dallas memang Luka punya team lah. Lepas tu dia punya skill set pun macam tak sesuai jadi first player. Betul. Dia shooting macam tu je. Shooting je lah. Shooting dengan defense sikit. Itulah kesian lah. Luka position dia kesian lah kalau nak banding dengan Trae Young kan. Dia kesian lah. Ngetim macam tu. Hawks lah solid lah. Hawks solid. Solid. Solid number 4. John Collins pergi mana? Stay with Hawks. Stay in Hawks. Siapa je keluar? Tak ada lah. Siapa ke? Rondo lah keluar. Rondo keluar. Mitchie dia dah keluar dah. Siapa lagi Lou Williams stay je. Williams stay kat. Yelah, lepas last season dia dah power gitu. Kan dia plan untuk retire kan. Dia kira macam this is last season kan. Tapi bila dah sampai dia orang sampai mana conference finals Rajuk kena cek. Dia orang sampai mana Hawks tahun lepas. Tahun ni. Sorry. Apa? Coach. Hawks. Dia sampai mana Semi ke final? Lupa. Conference final lah. Conference final Lupa lah. Conference final. Betul. New York Knicks, Sixers, and then betul. Final, betul. Final lah. Tapi aku memang dah expect pun dia macam memang dah go, memang boleh go deep lah masa playoff. Aku sebab aku punya fikiran tu conference finals is Bucks dengan Nets. Aku fikir tu. Tak. Betul lah. Tu je game. Tapi yang itu better series lah. Better gila. One of the best series lah masa playoff tu lah. Masa tu KD shoot tu kan 3 point tu bukan 3 lah 2 lah. Aku macam game. Gila macam tu je. Macam tu lah macam gila ni legendary tu. 2 point. Macam Aku rasa tu yang game Bucks vs Nets tu more of an NBA Finals game than the Bucks vs Suns. Betul. Bucks vs Suns tu macam. Tapi dia ada juga exciting je sebab Bucks tak nak boleh contain si Giannis tu. Yelah, tapi awal-awal 2 games, the first 2 games kan dia orang kalah. So itulah jadi interesting sikit. First 2 games semua orang cakap Suns akan menang tu. Betul lah, masa tu power. 2 game kau kalah back to back. Memang orang akan cakap itu lah. Tak ada adjustment lah. Tapi Bucks pun kan kalau the first 2 game dengan Nets kan. And Nets stronger team pun. So, tapi yelah, mestilah orang kata kan. Once kau dah beat Nets time tu memang anything is possible lah for you. Betul. Betul. Aku setuju. Bagi aku still lah KD punya shot tu memang gila. Betul lah. Tu memang gila lah. Allah aku gila. Aku macam ingat dah habis lah. Nampak 30 pointer. Memang sikit lah kan. Gila lah. Memang nampak 30 pointer aku dah macam siap ubah. Tak. Macam gila power dia lah tu. Aku dengar Juru Holiday dengan siapa ni? Dengan JJ kan. Aku nampak lah. Aku dah nampak lah. Aku tengok. Okay, line. Tipu gila bang. Aku tengok macam Juru Holiday. Aku dah nampak lah. Aku tengok interview Juru dengan JJ kan. Dia orang tanya tu memang Juru masa tu dia tahulah ya, betul-betul kaki KD tu dah pijak line lah. So dia tahu lah. So, siapa defend PJ PJ defend dia tu. PJ Juru ke PJ?
Bukan Drew lah. Drew lah. Drew kan. True lah masa tu. Ya. Betul. Dua kali Drew. Both times Drew. Oh. Tapi the last one tu tak masuk kan. Itu dah Tapi- dah pancit lah. Dah penat gila. Dah korang dah. Dia penat gila. Tapi Kalau KD, masuk juga yang tu, ya KD Allah, memang the best player lah sekarang. The In best term player. of scoring, in term of scoring, shooting memang dia lah. Yes. The best Scoring player lah. Tak boleh buat apa lah. best. Ya ke? Aku rasa overall memang dia memang the best lah sekarang ni. Overall player. Overall susah sikit. Overall tak. Siapa je kau nak kata better than KD? Giannis. I mean overall kau Yanis, kalau kau nak kata overall Yanis better daripada KD. Ya ke? Kalau aku Kau nak KD. include defense apa Juru Holiday pun kata KD. Giannis own teammates kata KD the best player. Drew Holiday tak directly cakap macam tu. Oh, come on man. Dia tak directly cakap macam tu. Dia Susah tu masalah ni. Kenapa orang tengok basketball ni macam mana? Kalau kau nak best player, kenapa nak kena scoring je? Susah, tak boleh. Yelah, betul lah. Betul lah. Tapi scoring tu aduh aku macam Memang gila lah. KD tu one of the best lah. The best lah, the best. Dia punya The best. scoring unstoppable. Oh, yalah dia dengan height lagi. Height dia punya agility. Lepas tu kadang-kadang sebab dia macam, aku tengok kadang-kadang macam dah well defended gila-gila lah. Dah gila-gila well defended dah macam right on the face. Drew Holiday, PJ Tucker, Chris Middleton even. Kan kadang-kadang dah guard right on the face tapi Tak boleh boleh. masuk juga. Yang gilanya sebab Lagi-lagi kat baseline tu memang dia dah hafal dah kat mana net. betul, Dia dah tahu baseline dah. dia kan, baseline jumper dia memang Baseline power. jumper dia dah tahu dah kat mana dia. Dia kat mana position dia dengan net kat mana. Dia dah Betul tahu betul. dah. Kalau dia nak quick easy points memang dia pergi baseline lah. Betul. Quick easy point, pop dapat terus KD. Dapat terus. Yang gila KD kan, dia macam orang lain semua defend dah gila-gila lah. Every possession defend dia memang power lah. Tapi KD score so, macam every possession kot. Tu paling And consistent. Yes, consistent. Even macam aku ingat yang Kobe dulu kan. Kobe dia ada time dia. Time dia bila Kobe tak konsisten macam dia KD. time dia tu dia memang betul-betul unstoppable lah. Tapi macam KD ni dia consistent unstoppable dia throughout the game. Betul. Macam Dia ada point-point yang macam KD tak score, tapi dia macam dia boleh waktu dia nak score pop. Dia bukannya perlukan these external factors kan. Macam fourth quarter kau baru. takkan rasa dia off. Betul. Unless dia decide untuk off, dia macam okay lah ni. Ya, Tapi unless James ada, Kyrie ada, okey lah. okey lah, gitulah. Tapi kalau dia kata score, gila. Macam tu lah pasal. Gila lah. Aku dengar this one interview KD dengan Draymond. Kau tengok tak? Chips. KD dengan Draymond. KD dengan Draymond tak tengok lagi. So masa tu KD cerita lah masa dia apa ni? Masa dia growing up kan. Growing up dia bukanlah dia tak ada lagi this all skill sets kan. Tapi masa dia kecil dulu dia dah shown flashes of this lah. Dia tak consistent lagi tapi dia dah shown flashes of this lah. Tu yang dia punya coach tu asyik suruh dia tukar sekolah, pergi sekolah ni. So that he develops lah. Sebab dia dah ada benda tu, dia boleh buat tapi tak consistent. So tu KD lah. Susah dah nampak. KD second pick kot dulu. Second pick. Memang. Masa tu orang tak. Second pick dengan Greg Oden. Greg Oden. Kesian Itu sebab injured. Sebab dia injured kan. Greg Oden injured kan. So dia punya NBA career tu dah habis lah. Memang lah. Tapi injury still lah kau miss on KD. Miss on KD lah. KD miss on KD. Kau boleh miss on KD tu macam kau memang silap. Kalau tak KD dah Blazers kan. Ya dong. Gila lah KD ni memang super. Kau takkan dapat player macam tu kot. Kau takkan dapat kot. Player tinggi boleh buat benda macam tu. Tak boleh lah. Katanya next ada one player high school ni lah. Dia dah commit to Memphis tu lepas ni. Imani Bates tu. Oh yes, aku nampak. Nampak lah macam flashes of KD lah. Alah, dulu orang kata Brandon Ingram tu KD. Kau tahu siapa pernah the next KD tau? Siapa? Ton Maker. Bucks lah tu, Ton Maker Bucks lah.
Dia punya pindah lepas tu sekarang dah out of NBA kot. Dia pernah jadi the next KD kot. Betul. Macam tu. Tapi itulah susah nak dapat the next KD tu susah. Dah. In fact KD So, kan macam dia tak perlu pun nak build dia punya muscle kan semua kan. Dia macam tu je. Dia macam tu pun dia dah cukup dah. Kau cukup power dengan macam pun tu. kena tambah muscle. Dia tak payah pun. Dia tak payah dia lean macam tu je. Dia tu kan. Ui gila lah. Aduh. Lu bayangkan kau kena tambah masa. Tak boleh. Nanti jadi Cak Yanis. Jadi keras je Yanis kan. Dah dia punya flow, dia punya motion dah tak best lah. Shooting. Jadi Cak Betul. Yanis. Dia jadi macam ni lah bagi aku lah. Zach Levine masa dia lean dulu kan, dia punya dunk cantik gila. Masa dia menang slam dunk competition tu kan. Itu dia punya dunk tu memang artistik lah bagi aku lah. Tapi once dia dah start build dia punya masa, dia jadi lain. Dia punya dunk tu lain dah. Dia tak poetry dah, dia tak cantik. Dia jadi vicious. Dia jadi ni lah macam ayolah dia still lompat tinggi semua tapi dia tak cantik lah. Kalau dulu dia macam cantik gila lah. Tu masa tengok slam dunk competition tu, ni memang betul lah dia lompat tinggi, betul lompat jauh tapi dia cantik. Cantik gila. Ada art lah. Ada art dia. Tapi once dia dah ada muscle tu dia hilang dah bagi tu. Betul. Explosive dah now. Dia jadi eksplosif lah. Dia bukan Explosive. yang cantik gitu lah. Nanti Ja Morant pun bila dia dah bulk up pun tak sama lah Ja Morant. Maybe. Ja Morant ni bagi aku macam macam Allen Iverson lah. So dia macam dia gitu je okey lah. Tak payah bulk up gila-gila ke, tak dia, gitu okey lah. There's a reason body dia macam tu kenapa dalam Kyrie Irving. Betul tak? Kyrie pun tak bulk up sangat kan. Gitu je lah. Body gitu. Sebab dia main gitu kan. Dia main style macam tu kan. Kalau tak dia akan jadi keras macam apa? PJ Tucker keras sikit. Keras gila kan. Jadi keras. PJ Tucker tu bukan apa. Yalah macam ni macam tu. Siapa crossover siapa? Kan Penny siapa? Allah tak ingat lah. Crossover tu. Lupa dah. Crossover. Siapa dulu? Penny Hardaway. Bukan. Allah lupa. Crossover between the legs ni. Lupa. Zaman bila? Aku tak ingat nama dia. Ya Allah, aku tak ingat langsung. Tapi Zaman tu bila? zaman aku tak ingat. Tapi apa kata? Tim tak tahu. Aku lupa habis. Aku ingat muka dia je. Ada hack. Aku ingat muka and that one crossover. Kenapa keluar Penny Hardaway ni? Bukan. Tak ingat tapi dia tu player yang ada body and at the same time dia dribble kan, dia boleh dribble tapi dribble dia jenis yang apa? Lance Stevenson. Bukan. Lance Stevenson. 2 and 1 punya dribble. Tak, dia dribble macam tight crossovers. Tahu tak? Macam dia bukan macam Kyrie, bukan macam Iverson punya dribbling yang flowy gitu kan. Tapi dia tight. Aku tak ingat langsung. Tak keluar nama dia. Gitu lah. So dia tak boleh tukar lah bagi aku. Kau dia kena sesuai lah dengan badan kau untuk buat ni. Macam LeBron LeBron boleh lah dribble, boleh lah juga tapi sebab dia badan dia besar gitu kan. So bila dia buat move tu dia macam stiff lah untuk dia tak boleh lah orang macam yang besar yang ada handling kan. Macam Luka tu cool lah. Orang besar ada handling Luka. Tapi nampak tak smooth lah. Nampak slow. Nampak slow, nampak handle tu ada tapi nampak Giannis ada handling. Giannis pun ada kan, dribble dia ada. Dia ada crossovers dia juga. Tapi dia ada. Terus game pun. Jadi crossover. Dia Ada. crossover tak. Dia crossover tak sangat. Dia punya handling lebih Ada. kepada macam dia punya handling ni lebih kepada macam like kalau orang tu dah nak steal dia boleh cepat-cepat like deflect dia okey lah. Dia bukan. Ada je dia buat macam dia buat macam style Iverson sikit kan tapi style dia lah. Cuma dia taklah. Dia macam ni, dia macam macam ni, dia punya move tu macam kelakar pula Giannis buat. Giannis punya idol is Allen Iverson. Kalau kau tengok kalau kau baca dia punya idol Allen Iverson. Tapi macam ni, dia tak macam kau boleh tukar macam tu tak. Dia macam buat crossover tu untuk finish je. Macam tu je lah. Satu crossover untuk finish. Dia macam one two move tu. One two move je lah. Bukannya macam nak tak bukan golek-golek bola ingat tak.
Tapi dia ada lah benda tu. Betul Ada lah. Itu yang one of the thing the power pun. Itu yang dia boleh beat defender. Bukanlah macam ya Steve buat gitu je kan. Bukan lah. Dia tak Tak Steve. adalah macam James ada cakap kan, duduk berlari. Tak adalah pun. Tak pun. Adalah. Tak Yang pun. itu banyak juga move dia. Eurostep dia. dia. Dribbling dia pun boleh tahan tak. Dia move untuk sesuai dengan dia punya badan body lah. lah. Dia body Style lah. of play lah. Style of play macam tu. Yalah macam James Harden pun tak adalah post move sangat kan. So kau tak boleh cakap macam tu lah sebab kau lain kan. James ada step back lah. James Harden ni dia jealous dengan Giannis je. Jangan. Dia jealous dia tu lah. Tengok masa kalah kan. Masa kalah dengan Nets kan. Dia terus walk out. Lepas tu Betul. at least KD pergi juga kat Giannis. Yalah dia develop rivalry sebab apa masa tu. All Star pun dia tak pilih, tak ambil James Harden. Nak pass bola lepas tu terkena kat kepala dia. Oh ada juga. Betul. Dia pass bola, dia baling bola kan. Aku sebab All Star kan. All Star dia tak pilih James Harden. Dia tak pilih James Harden sebab dia apa? Sebab Chris Middleton lah. Dia tak pilih James Harden. Kan? Sebab dia tak nak pass ke apa kot. Tak, bukan. Oh yes. Oh sebab tu. Sebab dia takkan That pass. comment tu yang buat dia jadi nak cari orang yang boleh pass. betul. James Harden took it personally. Itu lah betul. Betul. Aduh. Tapi ya skill set memang banyak kan. So tak boleh cakap lah Giannis tu tak ada skills. Tapi skills James Harden pun memang different level lah bagi aku lah. Dia buat everything macam a new perspective lah. Kau boleh step back macam tu je. Macam orang banyak tengok step back dia yang macam very elaborate gitu kan. Tapi kadang-kadang step back dia simple gila. Simple as dia letak kaki depan je. Dia tak sikit je. Lepas tu dia shoot. Ini pun sebab dia punya kangkang besar tu dia macam dribble. So macam from situ pun dia dah buat space out. So dia step back lah. orang selalu tunjuk video klip dia step back banyak tu kan. Tapi sebenarnya taklah every time dia buat macam tu. Tak ada pun. Betul. Lepas tu left hand dia betul-betul padu lah. Shooting dia tak ada memang. Left hand dia unstoppable. Next year memang gila lah. Kalau semua tu healthy memang gila lah. Nets offensively itu paling. Kalau kau nak tengok, kalau orang tu tak erti, kalau orang tu macam casual fans kan, better tengok Nets lah. Baru dia macam best lah. Entertainment. Entertainment wise memang best lah. Entertainment tengok dia orang. Betul. Apa team yang kau rasa this next season ni memang sucks? Sucks. Tak ada moves, tak ada apa. Yelah tak ada move. Dia power tapi tak ada move ke apa ke? Maksudnya yang sekarang power lepas tu Tak kisah. Yang akan sucks lah. Confirm sucks. Tak kisah. Confirm suck. Aku rasa macam Sacramento confirm lah suck. Sacramento Kings kan. Washington Wizards aku rasa confirm suck sebab dah hilang rasa Westbrook. Bradley Beal tak boleh pergi lah. Tapi dia ada Spencer kan, Spencer Dinwiddie. Okey tak? Boleh lah, boleh main lah. Dia banyak good player lah. Dia takkanlah macam sucks gila punya sucks, tak lah. Dia takkan bagi aku lah, sebab yang sucks gila ni contoh macam Detroit Pistons, tim-tim yang betul-betul rookie punya ni kan, itu betul akan teruk lah. Tapi kalau Wizards, dia ada je experience. Mid-table aku Wizards. Dia ni another player lah. Spencer Dinwiddie tu dah lah banyak kali injured. Setiap season nanti injured. Betul. Lama pula tu injured. Sarah. Siapa lagi? Bill tu pun injured ke? Bradley Beal. Injured ke dia? Dia tak main sebab apa Ada ke? Sebab injured Tak ke? banyak lah. Dia tak main Olympic sebab injured ke sebab ni sebab family bukan family matters apa? Covid ke apa? Tak ingat lah. Yang baik masa Olympic masa Covid. Covid lah. Siapa? Health protocol. Bradley Beal. Beal. Dia tak dapat Olympic sebab Covid. Tapi tu ada Detroit dengan Houston kan? Houston Rockets kan.
Aduh. Yes. Tu lama lah. Tu kata team ni kalau kau support dia kena tunggu lama gila. Hornets macam mana Hornets? Korang Honest okey kan? Okey. Hornets. Tapi playoff lah, playoff. Tahun lepas pun dia hampir playoff. This season hampir playoff. Hampir. Tak boleh. Tak boleh playoff. Play in lah. Play in macam dia. Dia ada Gordon Hayward. Boleh. Gordon Hayward dah tak injured lah. Dia injet je lah. Dia tu kan bukan franchise player. Dia apa panggil lah, yang ada Tak boleh. shoe contract. Tak boleh. Ya. Tapi ada satu komen Melo Ball dia kata next season dia aim for championship. Ha, gila. Wow. Good luck. Kelakar. Mentality tu okay, aku respect tapi ya. Confidence. Okay. Tak boleh. Melo pun belum star player lagi. Tu star player lagi. Tak boleh star player lagi. Kau dia Hayward pun tak tahu lah. Tapi kalau dia jump tu All Star tahun depan gila lah, memang gila lah. Oh, kalau dia boleh jump. Ada chance. Dengan Ada dia chance flashy dia. plays kan. Dia bonding pun dah tak ada lah. Dengan So- dengan fan base dia. So memang strong chance lah. Boleh lah. Betul. Fan base tu kuat. Lepas tu dengan ada Devontae Graham pun tak ada. So Oh betul, Devontae time Graham dia tak ada. Betul. Siapa je? Dia dengan Terry Rozier. Oh yes, Terry Rozier Terry Rozier, bayar mahal lah kan. Tapi Scary Terry. apa lagi seorang tu Miles Bridges. Miles Bridges. Oh, dangu. Ya, Melo dengan dia lah. Dia best dua lah. Macam Betul. Zo dengan Zion dulu lah. Ya. Tak ada dah. Tapi Now lebih Zo kurang- dengan Tu lah Pelicans lah, Pelicans. Memang tak tahu apa lah Pelicans. Pelicans sucks. Sucks lah. Pelicans Sucks. Dia akan sucks. Dia tak ada apa. Except for coaching Brandon tukar. Ingram lah. Ya, dengan Zion lah. Ya, tapi Brandon Ingram dengan Zion bukanlah dia tak compliment kan. Dia tak macam dulu dia ada Lonzo. Dulu dia ada Lonzo nak touch tu. Dia ada Lonzo untuk touch the two of them kan. Sekarang ni dia macam dua player offensively yang tak masuk. NHL tak ada siapa nak tolong diorang distribute bola. So tahun depan Devontae aku lah. rasa sucks lah. Aku rasa Devontae sucks. lah. Itulah rasa pun Bledsoe pun tak ada. Bledsoe tak ada betul. Bledsoe memang patut tak ada. Yang masalah ni Clippers tak faham. Tapi dia bench okey lah. Bledsoe bench okey lah aku rasa. Bledsoe dulu orang panggil Baby LeBron kot. Betul. Ya, masa Clipper. Baby LeBron. Dia bila pernah right? Ganas. Pakai kasut pun kasut LeBron dulu. Tak lihat sekarang. Bledsoe power agak dia dulu okey lah. Okay, dia dah slow lah. Tapi dah slow lah. Masa Phoenix Suns memang tu okey lah. Masa Phoenix Suns lah. Mm-mm. Masa Phoenix Suns best. Tapi sekarang dah slow. Slow. Ya siapa yang ada atletik ni gitulah. Kan? Player yang ada yang main sebab being athletic, so dia akan ada point yang dia gitu lah, turun lah, teruk lah. Wah, exactly yang once athletic tu once dah sampai old age memang gone lah. Old age ataupun injured pun habis. Kau. Betul. Habis, tak ada apa lah. Itu yang LeBron boleh tahan. IQ. Betul, sebab dia IQ and dia jaga body dia lah, tu lah. Yang jaga body. Dia jaga body lah. So kalau tak macam tu lah. LeBron and Steph je. Contending. Contending. Yanis. Itu je lah point aku. Nak jadi contender team. okay, so far last lah ni sebagai kesimpulan. Aku tanya setiap orang lah. Aku tanya Zul dulu. Aku tanya Zul sebab Zul dekat desktop aku, Zul kat belah kiri. Kat desktop aku macam tu kan. So Zul, team yang betul-betul championship material. Next season. Satu team lah. Satu team je. Satu West, satu East lah. Very early prediction. Satu West, satu East. Satu je lah. Oh, satu je? Boleh pula satu. Kalau fully healthy lah. Nets lah.
Memang tak ada chance lah. Betul. Okay, betul lah. Bah apa lah? Aku of course lah Bucks. Kau jangan bias semua lah. Kau jujur lah, Team jujur. from West lah. Dia susah lah nak pilih team lain. Aku memang Bucks. Team from West lah, Team from West. Team from West lah. Sebab kau East kau dah baik sangat lah. Itu lah Bucks, Milwaukee Bucks number 1 regular season. Apa? No way man. Diorang dulu ni kot hampir dapat 60 wins ke dia dah dapat kan 60 wins kan. Last season. Aku banyak. Tak, bukan dah season. Oh, masa dia number 1 tu lah. Masa kalah dengan Kawhi lah. Boleh apa. Yalah, tapi nak compete dengan West Nets. lah Bah kena tanya West lah. Tak boleh tanya finals. Tak ada East tak ada. West lah. West kalau fully healthy Warriors. Yeah. Okay. Warriors Aku Curry Aku and memang Brooklyn Nets lah. Nets lah. Brooklyn Nets kalau dia healthy memang cerita memang lain lah. Memang lain. Habis lah. Tak boleh. Sebab Kau aku tak rasa contain sebab dia. sebab dia compliment each other tau. Itu beza dia kan. Compliment each other tau. Itu Sebab beza dia. Harden memang dia dah give up bro. Dia as shooter. Dia memang like sekarang memang main point guard. Point dia. guard. Betul. And dia bila dia main point guard memang best gila tengok main. Dia Lepas tu KD kali je shooting. the only thing yang tu sebab injuries dia change the whole narrative. Betul? Kalau Nets kan. Kalau Nets aku rasa macam the best match for them is Warriors lah. Oh yes Aku rasa. betul. Itu betul. Sebab dia orang Small ball. offensive firepower. Bukan the best lah. Bagi aku lagi entertaining lah. Lagi entertaining. Ya. Sebab dia match lah. Sebab Clay, Steph, lepas tu shooting lah kan. Dia orang kan shooting game. Wiggins lah. Tapi aku rasa tak ada orang nak tengok kot. Tak ada orang nak tengok Brooklyn Nets Warriors. Dia lebih nak tengok Brooklyn Nets Milwaukee. Tak tahu. Betul tak? Betul. Sorry. Aku tarik balik. Betul. Kalau Clay ada balik. Kalau Clay. Kalau Clay boleh on form balik, Betul. bahaya. Ada Wiggins lagi, ada Wiggins. Wiggins ni macam Harrison Barnes lah. Rookie diorang pun solid kan. Rookie aku suka gila rookie dia. Sekarang aku dah suka lah. Jonathan Kuminga. James Wiseman lagi. James Wiseman ada a bit issue dengan dia punya confidence lah, tapi okay lah overall okay lah. Still bagus. Kalau next season lagi dia buat perangai macam tu, malu lah dengan rookie lain. Kuminga semua malu lah. Siapa first pick? Hah? James Wiseman second pick kan? Siapa first pick masa tu? Anthony Edwards. Then aku rasa sebab dia biasanya first pick dengan second pick ni salah satu je yang akan power. Macam tu ke? Ya, cuba tengok balik. Kalau Kevin Durant first pick, Mana boleh KD dengan Durant tak boleh. Tu tak boleh. Dia biasanya the other pick tu dia akan jadi bust. Okay, Jabari Parker dengan Andrew Wiggins. Dua-dua bas. Dua-dua bas. Andrew Wiggins okay lah kan. As a first pick kau kena jadi ni lah. First pick kot. Kau kena jadi franchise player. Kalau kau dah tengok on that level pas lah. Apa Anthony Bennett dengan siapa? Apa dia? Anthony Bennett tahun tu memang teruk semua. Kecuali Giannis. Tu je. Betul tak? Masa tu siapa Oladipo. Siapa tu? Michael Carter Williams. Tapi tu bukan first pick, second pick. Tak ingat lah aku. Second pick siapa Tak ingat lah. Okay lah Zion dengan siapa? Zion je okay. Zion, Ja Morant. Zion dengan Ja. Oh, Kita come on, boleh. man. Boleh lah. Okay, tahun Trae Young, Luka Doncic, DeAndre Ayton. Okay. Trae Young bukan nombor 2. Nombor 2 si Marvin Bagley tu lah. Ya ke? Marvin Bagley Oh, teruk gila. Biasanya dia macam tu. Blake Griffin ke siapa So either Kate Cunningham dengan Jalen Green tu lah, dia akan salah satu akan bust. Man.
Oh, tak boleh terima. Tak boleh. Tapi Aman aku tahu. Aku rasa teori kau tak masuk akal, Mat. Tapi Aman aku tahu siapa kau apa? Aku tahu siapa yang kau nak perform. Tu masalah bagi aku sekarang ni. Sebab aku suka kat Kate Cunningham. Tapi Jalen Green aku suka. Tapi masalahnya sekarang ni, dia ada macam, dia punya personality tu aku tak suka sekarang ni. So Siapa personality? Jalen Green. Jalen Green punya personality tu. Jalen Green punya personality okey apa? Dia just confidence je lebih. Tak lah, dia Confidence pasal kalau dia satu komen tu. game wise lain. Kalau kau punya social life macam tu, bagi aku Apa komen dia? Dia cakap apa? Dia bitter lah pasal dia tak dapat first pick. satu, Tapi and then dia macam- buat ni, dia buat gigi tu kan. Kau tengok? Ada satu. Lepas tu mengumpat lah. lepas tu dia macam bitter tau. Tapi macam sebenarnya dia bitter tau. Dia bitter lah. Tapi dia punya komen dia cakap dia happy je sebab Dia tak nak duduk Detroit. Sebab Detroit bosan. Detroit tak ada nak buat apa. Dia rasa macam kalau dia duduk Detroit tu macam Detroit tu macam bubble tau. So kalau kau pergi gym lepas tu kau balik. Pergi gym kau balik. Macam kau tak ada life. Nanti Itu dia akan personality dapat wise kekuatan aku dia. takut sikit Jalen Green. Tapi itulah. Aku suka kat Kate Cunningham. Tapi Jalen Green kalau boleh dia lagi ni lah. Cuma personality dia buat aku, aku hampir nak beli jersey Jalen Green. Lepas tu dia buat dia punya gigi kan. Let lu. Dia buat gigi tu. Oh man, cancel. Tu lah. Tu Tu sunah untuk rookie. Relax lu. Tak rookie. Tahulah. Rookie habis Tu hidup dia application. kan. Kalau dia perform Nanti macam mana. dia akan rasa welcome to the NBA moment. Dia dah dengan Houston lagi yang banyak dia punya. Itulah kan. Every game dah memang dia akan ada tu. Dia dengan memang betul. Memang kena lah. Lagi kena defense macam Drew kan. Itu man. Tapi Kate Cunningham dia kata apa tau? Dia kata dia nak Kawhi Leonard yang guard dia. Itu statement yang power lah. Tapi masalahnya Kawhi injured. Pandai awak cerdik Kawhi injured. So dia tak main next season. Cerdik budak ni. Budak ni cerdik. Dah lah di conference. Jumpa 2 kali ya. Ada berkonference. Jumpa 2 kali ya. Entah main kita. Cerdik itu nama dia. Cerdik. Tak apa. Banyak season lagi. So tu lah tengok lah kalau Kate Cunningham dengan Jalen Green. Tahu lah. Itu lah. Tapi betul kat teori kau tu. So far tu lah sebab Marvin Bagley tu lah. Tu je lah. Siut lah dia Bagley. Kalau tak draft lah tu memang power gila. Dah power tapi second pick tu aduh. Tahu lah. Betul lah tu. Alright, aku rasa tu dah sum up kita punya podcast malam ni. Aku ucapkan terima kasih banyak kepada Zul dengan Kak Upah sebab dah join. Sebenarnya kali kedua kita punya podcast. Sama tak record. Hopefully aku record ni. Yes, aku record. Nanti dah habis ni confirm kan? Ada suara ke tak? Last time aku tengok tu, oh man, kenapa tak ada sound ni? Okay, terima kasih banyak sekali lagi Zul dengan Ubah for joining in. InsyaAllah kita buat weekly yuk. Alright, thank you very much. Assalamualaikum. Okay, thank you.